Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan bagi setiap umat itu rasul. Apa kerja rasul apabila datang kepada setiap umat? Seruan rasul, walaupun syariatnya di sana sini ada perbezaan, tetapi akidah para rasul dan seruan para rasul itu sama. Asasnya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah benar-benar mengutuskan bagi setiap umat itu rasul. Seruan rasul itu apa? Seruan rasul itu ialah ani'budullah, hendaklah kamu menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan kamu menjauhkan diri daripada taghut. Taghut adalah setiap yang melampaui batas yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengutuskan rasul bagi setiap umat. Jadi bila kita tengok ada umat yang dulu-dulu, Allah kata Allah dah hantar rasul kepada mereka. Yakni sebelum daripada rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalah yang dihadapi oleh para rasul bukanlah masalah orang tak percaya Tuhan wujud. Kebanyakan manusia percaya Tuhan itu ada, Allah ada. Bahkan kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa nama bapa Nabi kita Muhammad? Abdullah. Siapa yang beri nama? Takkanlah Nabi bagi nama ayah dia. Dalam masyarakat Quraisy memang ada perkataan Allah. Abdullah maksud hamba Allah. Artinya orang Quraisy tahu Allah. Mereka tawaf, mereka menyebut labbaik Allahumma labbaik. Hatta apabila mereka menentang Nabi SAW, mereka mengepung Nabi, mereka tulis kepala surat itu Bismikallahumma, Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Kemudian mereka mengistiharkan, mereka mengepung Bani Hashim, kaum keluarga Nabi SAW. Bila Nabi nak buat perjanjian dengan Quraisy, nak buat perjanjian Hudaibiyah, Nabi nak buat perjanjian dengan Quraisy, wakil Quraisy Suhail bin Amr, wakil Quraisy, Nabi kata tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata wakil Quraisy Suhail, masa tu Suhail belum masuk Islam, kami tak tahu apa dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabi kata Bismillahirrahmanirrahim, ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan Quraisy. Dia kata kalau kami tahu engkau Rasulullah, tak ada perjanjian ni dah. Tapi yang awal dia kata kami tak tahu Mar-Rahman, kami tak tahu apa Rahman tu. Tulis Bismikallahumma, tulis dengan namamu ya Allah. Jadi Allah dia tahu. Artinya apa? Artinya orang-orang Quraisy sebelum kedatangan Nabi tahu tak Allah? Tahu. Tahu Allah. Tapi apa masalah Quraisy dengan Nabi? Kenapa Nabi perlu datang kepada Quraisy dan membetulkan Quraisy?
Masalahnya ialah kerana masalah satu perkara yang paling besar yang menjadi musuh dalam hidup kita di dalam beragama. Kalau ada yang ini, rosak semua. Apa dia benda tu? Syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, dengan apa-apa saja. Allah jadikan dosa yang paling besar yang dia tak ampun jika kita mati di atas dosa itu. Dia boleh ampun jika kita mati, seorang tu mati dalam hatta mati dalam keadaan minum arak, na'udzubillah, tapi Allah tak kata aku tak ampun orang yang minum arak. Dia tak kata. Hatta orang yang berzina, dia tak kata aku tak ampun orang yang berzina. Tapi Quran kata, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan jika ia disyirikkan. Dia mengampunkan selain daripada itu. Maka perkara yang pertama mesti dilakukan oleh kita dalam hidup ini ialah membersihkan akidah daripada syirik. Membersihkan akidah daripada syirik. Artinya kalau satu orang solat, banyak solat dah, tapi kalau dia mensyirikkan Allah, batal segala amalannya. Maka hendaklah kita sungguh-sungguh pastikan dalam hidup kita ini bersih diri kita daripada segala unsur syirik. Menegakkan tauhid. Kerana kita menganut Islam itu tak bermula dengan siapa nak masuk Islam sebutlah Allah adalah Tuhanku. Ada tak kalau orang nak masuk Islam kita panggil dia, awak nak masuk Islam, kata Allah Tuhanku, Allahu Rabbi? Tak. Kalau orang nak masuk Islam kita suruh dia kata apa? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan, I bear witness, aku menyaksikan tiada Tuhan, tiada dulu melainkan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya hendaklah di dalam akidah Muslim itu buang segala-galanya. Yang kekal siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau satu orang tu kata Tuhanku adalah Allah, Quraisy pun Tuhan dia Allah. Orang Quraisy saban tahun mereka sambut jamaah haji. Ini jamaah haji Quraisy sambut sebelum Nabi datang lagi. Sebab itu Nabi berdakwah semasa musim haji itu. Nabi pergi jumpa orang-orang Yathrib yang mana nak menyokong dan menjemput Nabi pergi ke Yathrib, yang dinamakan dengan perjanjian Aqabah. Sehari dua ni ada orang sebut Nabi pelarian Kaabah kan. Nabi dia tak pelarian kerana dia dijemput untuk pergi ke Yathrib. Dan bila sampai di sana bukan dia mencari tempat untuk buat rumah, dalam erti kata menumpang hidup di pinggiran masyarakat. Dia sampai di sana, dia ditabalkan menjadi pemimpin. Dia berbeza lah dengan pelarian. Pelarian pergi negara tu mau tak nak, status tak ada, IC tak cukup, tak boleh disamakan. Walaupun pada satu sudut tu dia memang meninggalkan Mekah menuju ke Yathrib, tetapi dia tak samalah. Konotasi pelarian itu taklah orang pelarian tu hina, tapi konotasinya dalam konteks politik moden, konotasinya konotasi yang kurang selesa. Jadi kita pilih perkataan lain.
Quran kata ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu kata ra'ina, katalah unzurna. Kenapa? Ra'ina ni maksudnya ra'i kami. Bila sahabat-sahabat bila jumpa Nabi, ra'ina, yakni ra'i kami. Tengok apa yang kami nak cakap. Tuhan kata jangan kata macam tu. Kata unzurna, tengok kami. Apa bezanya? Maknanya sama. Tapi Allah tak kata jangan guna perkataan tu sebab Yahudi dia gunakan perkataan ra'ina, ru'unah dengan maksud al-jahlu wal hamq, kejahilan dan kebodohan. Maka bila kita guna, sahabat guna perkataan ra'ina, macam nak sama. Yahudi ambil kesempatan macam perkataan tak elok. Jadi walaupun perkataan tu betul, Allah kata jangan guna unzurna, supaya jangan bagi sama. Tuan-tuan faham maksudnya? Saya bukan nak cerita pasal itulah, saya nak cerita kalau ada apa saja perkataan kepada Nabi yang tak sesuai, kita jangan guna, walaupun mungkin maksud kita betul. Janganlah kita ceramah kata Nabi pun pernah berempit dengan Aisyah naik unta, tak payahlah. Pasal apa dia kata Nabi lumba dengan Aisyah, dan lumba tu dia panggil rempit lah. Tapi oleh kerana perkataan rempit tu konotasinya tidak baik, maka kita pilihlah perkataan lain. Walaupun mungkin kita tak masuk ina, sebab tu penceramah pun jaga-jaga juga. Bila nak buat lawak dalam ceramah pun jangan guna perkataan yang kurang wajar dengan ketinggian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya nak ceritanya apa? Nak ceritanya haji itu telah ada. Quraisy menjaga urusan haji. Bahkan tok nenek Nabi setiap tahun habis unta-unta kerana sembelih bagi jemaah haji. Padahal mereka tak Islam. Quran kata aja'antum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yasta'una indallah. Adakah kamu menjadikan memberi minum kepada orang yang menunaikan haji dan memakmurkan Masjidil Haram, makmurkan Masjidil Haram, sama dengan orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian? Sesungguhnya tidak sama. Dan berjuang pada jalan Allah, sesungguhnya tidak sama. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan agama itu bukan sekadar Allah ya Allah Tuhanku, tetapi mestilah membersihkan diri daripada mensyirikkan Allah.